请大家同心默祷，bersama-sama doa dalam hati. Let's say a silent prayer. Amen. 在聚会前，请大家一起跪下祷告，求神带领。Marilah kita sama-sama sujud berdoa, minta Tuhan pimpinlah kebaktian malam ini. Let us all kneel down together and pray, ask for God's guidance for the service later. 奉主耶稣基督圣名祷告。
奉主耶稣圣名会前诗颂，请大家一同唱诗赞美神第75首。Marilah kita naikkan pujian kepada Tuhan, Kidung 75. Let us all praise God before the service. Sing hymn 75. First stanza. Second stanza. Third stanza. Let's sing the next hymn, hymn number 321. 请唱下一首诗歌321首。Kidung seterusnya 321. 321 首 322, 321. First stanza. Second stanza. stanza.
是所有主计划查到永远。哈利路亚。Let's sing the next hymn number 297. 唱下一首诗297首 Kidung seterusnya 297. 297首 297 297. First stanza. Second stanza. Third stanza. Last stanza. Let's sing the next hymn number 324. 唱下一首诗324首 Kidung seterusnya 324. Sampai 24 首 324, 324. First stanza.
十字的生命做我书架。Third stanza. 是救主的是良友，我赞美救主，他听我求，诉说主恩典是靠体力，我赞美救主，直到永久。最爱的救主，最美的救主，无法看见特别的世界，数创伤流血，为罪人动求，十字的生命做我书架。会前诗诵到此，sesi Kidung sampai di sini. Our hymnal session ends here. Haleluya, sampai itu. Haleluya, selamat malam kepada semua saudara-saudari. Dengan cara yang sama, kita akan menggunakan hati yang suci untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita memulakan kebaktian malam ini. Mari kita menyanyi Kidung 339. 339, Yesus segala nama.
随着心一路错误，我梦就主铁看顾，跟随主心，梦主看顾，我良友，耶稣是我一切所有，在世别无难有。我心靠主，终身同行，直到死路尽头。得赐良友，生命丰盛，人生美满，喜乐无忧，生命丰厚，喜乐无忧。我Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus kerana berkati kita. Kita bersyukur kerana kita sedari, kita sedar bahawa Tuhan Yesus adalah segala-galanya untuk kita. Pendeta terlalu cepat, dia hampir kata yang lain. Yesus adalah segala-galanya yang kita ada. Kita puji nama Tuhan. Kita sekarang berdoa dalam satu hati. Dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa. 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚！感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。
哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus saya berbicara. Bersandar kepada bantuan Roh Kudus, mari kita berkongsi pesanan di Yakobus, surat Yakobus. Dari buku dari Yakobus pasal 1 kita dapat lihat 5 jenis hikmat, dan apakah 5 jenis hikmat ini, dan apakah kesaksian yang dapat dilihat daripada 5 jenis hikmat ini. 5 jenis buah yang kita dapat lihat ialah iman yang benar, iman yang sejati. Jadi apabila kita masuk ke pasal 2, kita dapat lihat apakah iman yang sejati ini. Tetapi iman yang sejati ini mestilah ada 5 jenis hikmat untuk menyokongnya. Dan iman yang sejati ini juga dikenali sebagai iman yang penuh hikmat. Kerana ini adalah hasil buah hikmat. Dan iman yang sejati ini juga dipanggil iman yang benar. Apakah penampilan yang kita dapat lihat dari iman yang sejati ini? Pendeta Yakobus ada memberi 3 butir tentang iman sejati ini. Mari kita lihat yang pertama, iman sejati yang pertama dari ayat 1 hingga ayat 7. Iman yang sejati mesti adalah kesaksian yang benar. Jikalau kamu kata iman kamu sejati, maka kamu mesti ada kebenaran. Mari kita lihat ayat 1. Ayat 1, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman yang itu kamu amalkan dan memandang kamu Yakobus pasal 1 ayat 1. Pasal 1 ayat 1, iaitu iman kita adalah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga adalah kepercayaan kita adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita percaya kepada segala-segala yang telah dibuat oleh Yesus dan segala-gala yang diperintahkan olehnya. Segala yang dibuat Yesus telah menjadi kepercayaan kita hari ini. Apakah kepercayaan kita hari ini? Kepercayaan kita hari ini dan iman kita hari ini ialah percaya kepada Yesus. Apa yang kita percaya? Kita percaya kepada apa yang Tuhan lakukan dan apa yang Tuhan Yesus berfirman. Hari ini ramai ahli teologi tidak lagi percaya apa yang Yesus mengajar. Mereka mengajar di teologi, mereka belajar mengajar di kursus teologi, tetapi mereka tidak percaya mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Apabila Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk percaya dan baptis di dalam namanya, tetapi para teologi ini tidak percaya. Apabila Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengajar kita untuk membasuh kaki, tetapi para teologi ini tidak percaya, mereka kata tidak perlu. Jikalau kita percaya kepada Yesus, kita harus dengar firman Tuhan. Jikalau kita percaya kepadanya dan tidak mendengar firman-Nya dan buat segala yang diperintahnya, apakah kepercayaan ini?
Jadi para teologi ini tidak ikut apa yang difirman oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kata ini ada kaitan dengan keselamatanmu. Tetapi para teologi ini mengatakan ini adalah budaya orang-orang Yahudi. Hari ini ramai orang mengatakan mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka kata mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka tidak buat apa yang difirmankan oleh Tuhan Yesus. Jadi, adakah ini kepercayaan kamu? Adakah iman kamu, iman yang sejati? Janganlah menipu sendiri. Kalau kamu menipu sendiri, kamu akan dihakimi Tuhan. Jadi di sini dikatakan, saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, kita haruslah percaya kepadanya. Dan iman yang sejati mestilah ada kelakuan yang sejati. Kita mesti ada kesaksian dan kelakuan yang benar. Dan apakah kelakuan kita? Ayat 1 mengatakan, bila kita percaya kepada Yesus, kita janganlah mengamalkan dengan kita janganlah memandang muka. Ini adalah kelakuan yang benar, kelakuan yang benar. Apabila kita kita ada kebenaran, maka kita tidak diskriminasi sama orang itu, sama ada orang itu kaya atau miskin. Di dunia ini ramai orang memandang, mereka memilih kasih dan mereka pandang berat kepada orang yang kaya dan menghina orang yang miskin. Dan di masyarakat ada banyak perkara, banyak hal yang tidak benar. Jadi pada waktu gereja dirasum, gereja di pada rasul, ramai orang mereka memandang muka, mengamalkan pemandangan muka ini. Mari kita lihat ayat 2 hingga ayat 4. Ini adalah apa yang berlaku di gereja. Ayat 2, sebab jika ada seorang masuk ke dalam kumpulanmu dan memakai cincin emas dan pakaian indah, dan datang juga seorang miskin ke situ dan memakai pakaian buruk. Ayat 3, dan kamu menghormati orang yang berpakaian indah itu dan berkata kepadanya, silakan Tuan duduk di tempat yang baik ini. Sedang kepada orang yang miskin itu kamu berkata, berdirilah di sana atau duduklah di lantai ini dengan tumpuan kakiku. Ini adalah apa yang benar berlaku pada waktu itu. Apabila seorang masuk ke dalam kumpulan mereka, masuk ke dalam gereja dengan memakai cincin emas, mereka dijemput untuk duduk di tempat yang sangat baik, yang paling mulia, dan mereka dialu-alukan. Mungkin mereka sangat kaya, tetapi kelakuan mereka mungkin tidak baik. Tetapi sebaliknya, ada seorang yang miskin, dia masuk dengan pakaian buruk. Jadi bagaimana dia dialu-alukan ke gereja? Orang miskin ini disuruh berdiri di situ sahaja, atau dia disuruh duduklah di lantai itu dekat tumpuan kakinya. Bagaimanakah mereka memutuskan apakah tempat orang kaya atau di manakah mereka harus duduk? Dan keputusan itu bergantung kepada pakaian mereka, cincin emas mereka dan pakaian mereka. Mereka tidak melihat kerohanian mereka, sama ada mereka kudus atau mempunyai moral yang tinggi.
atau mereka taat setia dan anak Tuhan. Ini adalah keadaan di gereja pada waktu Yakobus. Jadi Yakobus mendedahkan kesemua rahsia ini kepada seiman percaya pada waktu itu. Jadi masalah hari ini adakah juga wujud di gereja kita ini. Jadi di di ayat 4, penatua Yakobus membuat kesimpulan, ini bukankah mereka membuat pembezaan di dalam hati mereka, dan mereka bertindak sebagai hakim dengan fikiran yang jahat. Dan pemikiran jahat ini datang dari iblis. Mereka bukan sahaja menghina yang miskin, tetapi mereka ada pemikiran yang jahat dari iblis. Di lain perkataan ringkas, ini adalah kelakuan yang jahat. Di dalam di hadirat di Tuhan yang benar, kita tidak seharusnya ada perbezaan di dalam hati kita, dan kita tidak seharusnya mempunyai fikiran yang jahat seperti ini. Saya sangat sakit hati untuk mengatakan bahawa ada segelintir di gereja kita yang mempunyai fikiran yang jahat seperti ini. Jangan kata bahawa pendeta selalu memarahi seiman, tetapi saya kasihi gereja. Saya kasihi gereja dan saya rela untuk meninggalkan dunia untuk gereja ini. Apabila saya berkata-kata ini adalah kerana saya mengasihi gereja. Ini adalah untuk kebenaran. Gereja mesti ada kebenaran, tidak memandang muka, tidak mempunyai perbezaan, tidak membezakan sama ada orang itu kaya atau miskin. Ada seorang jemaat, dia lemah di dalam iman, dia tidak selalu pergi ke gereja, tetapi ada pada suatu hari mungkin dia digerak oleh Roh Kudus dan dia mahu pergi ke gereja. Dia bekerja di construction, dan pada hari itu dia kerja setengah hari dan dia memberitahu majikannya bahawa dia mahu pergi ke gereja. Jadi dia mahu pergi ke gereja untuk memegang hari Sabat. Ini bukankah ini kerana dia digerak Roh Kudus? Jadi oleh kerana dia memakai pakaian yang tidak berapa bersih, apabila dia sampai di gereja, ada seorang pemercaya memberitahu dia sebagai menghinanya. Seperti seolah-olah orang pemercaya itu menyuruh dia balik dan tidak masuk ke gereja. Lepas itu pemercaya itu memberitahu dia, jikalau lain kali kamu datang lagi dengan pakaian macam sebegini, janganlah datang lagi. Janganlah berpakaian sebegini ke gereja. Saya bertanya kepada saudara itu sama ada dia dengar dengan teliti, tetapi saudara itu dia beritahu saya memang itu adalah apa yang didengarnya, kerana saudara yang lain itu memang berkata dengan jelas. Saudara itu fikir di dalamnya kerana dia sudah lama tidak pergi ke gereja dan dia mahu pergi, dan dia terus datang dari tempat kerjanya. Dia tidak sempat untuk pulang untuk mandi. Tetapi apabila ada saudara yang berkata demikian kepada seseorang yang datang ke gereja tanpa pulang untuk mandi, ini adalah sesuatu yang tidak baik. Dan selepas itu saudara ini tidak datang ke gereja selama 20 tahun.
pada suatu hari kami ada kesempatan untuk bertemu dengan dia dan dia memberitahu kami apa yang berlaku. Saya sedang fikir, jikalau dia seorang majikan dan dia seorang yang kerja dengan sendirinya, dan di gereja dia buat persembahan dan semua orang kenal dia. Satu hari jikalau dia sebagai seorang majikan di tapak pembinaannya sendiri, jikalau dia sendiri datang ke gereja dengan baju yang kotor, pakaian yang kotor, adakah kita berani untuk mengusirnya dari gereja? Tetapi saudara di gereja kita berani untuk mengatakan kata-kata yang tidak sopan kepada orang ini. Ada seorang simpatisan dia datang ke gereja kita. Dia OKU. Kadang-kadang dia datang awal, kadang-kadang dia lewat. Apabila dia lewat, tetapi sebenarnya apabila dia lewat pun belum lagi mula kebaktian. Tetapi ada juga saudara-saudari yang sudah sampai. Jadi dia kawan rakan ini, dia akan duduk di belakang. Pada hari itu tiada ramai seiman di gereja. Jadi dia pun ke hadapan dan duduk di depan. Dia sangka jikalau dia duduk di hadapan, dia dapat dengar dengan lebih teliti. Kita tidak kira apa niatnya atau apa tujuannya untuk pergi duduk di hadapan. Tetapi kita harus benarkan. Tetapi ada seorang pemercaya saudara di gereja, mukanya sangat hitam, mukanya sangat marah kerana tempat yang diduduk oleh orang OKU ini, dia duduk di tempat pemercaya yang sangat marah itu kerana dia telah mengambil tempatnya. Jadi dia dimarahi, orang OKU ini dimarahi, kamu pergilah ke belakang dan duduk di belakang. Ini bukan tempat kamu. Ada saudara-saudari yang sedang memerhatikan peristiwa ini, perkara ini. Tetapi saya juga mahu memarahi saudara-saudari yang membenarkan hal ini berlaku di gereja. Adakah mereka pergi memberi nasihat kepada pemercaya itu bahawa biarlah orang OKU itu untuk duduk di tempatnya? Kita sepatutnya harus dengan tegasnya menasihatkan pemercaya saudara ini yang tidak membenarkan tempat itu diduduk oleh orang lain. Adakah tempat itu diduduk? Adakah tempat itu ditulis namanya? Kerana dia tahu bahawa orang itu adalah orang yang kurang upaya dan dia berpakaian tidak cantik. Walaupun pakaiannya tidak koyak, tetapi dia nampak seperti tidak kaya. Kerana dia seorang pencari firman. Selepas itu, walaupun hal ini terjadi, tiada orang menasihati saudara ini. Jadi pencari firman ini pun sakit hati. Jadi seiman ini pun berasa sangat megah dan sombong, lebih lagi sombong. Pemercaya ini adalah seorang yang bertaraf tinggi juga di gereja.
Tetapi ini adalah kelakuan yang tidak baik di gereja dan ianya seharusnya kita seharusnya menasihatinya. Jadi untuk saudara-saudari yang tidak mengatakan, yang tidak menasihati saudara itu, mereka juga telah melakukan salah. Hal yang saya beritahu kamu adalah apa yang berlaku pada waktu penatua Yakobus. Mari kita lihat ayat 4, bukankah kamu telah membuat perbezaan di dalam hatimu dan bertindak sebagai hakim dengan fikiran yang jahat? Kita harus berhati-hati apakah fikiran, apakah hati ni Tuhan Yesus. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Apakah harus kita dengar? Bukankah Allah memilih orang-orang yang miskin di dunia ini? Di sini dicatat bahawa Allah memilih orang-orang yang miskin kerana mereka lah yang paling memerlukan, mereka memerlukan kasih sayang. Orang kaya tidak perlukan kasih sayangmu. Tuhan Yesus faham bahawa kehidupan mereka sangat susah dan mereka miskin dan mereka dihina oleh orang lain dan mereka ditindas oleh orang lain. Jadi Tuhan Yesus memberkati mereka dan memberi mereka kemuliaan. Ini adalah hati Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus ialah untuk memuliakan mereka di kerajaannya. Sebab itulah apabila Tuhan Yesus di dunia, dia selalu memikirkan orang miskin. Apabila Tuhan Yesus berada di dunia, dia selalu bersama dengan orang-orang yang miskin dan yang memerlukannya. Tuhan Yesus juga memilih untuk dilahirkan di tempat dilahirkan di keluarga yang sangat miskin. Mengapakah dia berbuat demikian? Dia boleh dilahirkan di keluarga yang kaya atau di istana. Adakah Yesus dilahirkan di rumah yang kaya? Saya tidak bermaksud orang kaya tidak baik, tetapi orang kaya mereka tidak perlukan kasih kamu. Jikalau kamu mengambil berat tentang mereka, maka mereka akan sangka bahawa kamu ada niat yang kamu tamakkan kekayaan mereka. Sebaliknya, orang miskin inilah adalah orang yang dikasihi Tuhan Yesus. Jikalau kamu menghina mereka, maka di sini dikatakan bahawa kita berdosa kepada Tuhan Yesus. Ini adalah kesalahan yang besar. Ayat 5 dikatakan bahawa kita telah bersalah kepada Tuhan Yesus kerana Tuhan Yesus memilih orang miskin, tetapi kita berniat jahat dan mereka menyakitkan hati mereka dan kita menindas mereka. Bukanlah apa yang mereka telah buat di gereja, tetapi cuma mereka miskin di gereja. Mereka tidak membuat kecoh di gereja. Jadi apabila saya mengatakan kesemua ini, hati saya rasa sakit dan saya mahu mengingatkan semua saudara-saudari supaya di gereja kita tidak seharusnya ada perbezaan sebegini. Dan kita seharusnya menghalang perkara seperti ini berlaku di gereja. Kadang-kadang kita takut bersalah terhadap orang kaya. Jadi kerana itu kita tidak
membuat apa yang benar. Jikalau ini bukan kerana perkara ini berlaku di gereja kita, sebab itulah saya berasa marah. Jadi sesiapa yang buat sebegini haruslah bertobat. Jikalau tidak, maka mereka akan dihakimi Tuhan. Dengan bertobat, barulah kita akan dosa kita akan diampuni Tuhan. 20 tahun lalu ada seorang pendeta, dia dihantar ke luar negara untuk menginjil. Negara itu bukan negara yang biasa. Gereja di negara itu adalah suatu gereja tempat itu cuma ibu gereja yang menghantar penatua-penatua ke gereja itu. Pekerja suci yang dihantar ke negara itu adalah penatua. Jikalau seorang pendeta yang tiada nama, jikalau seorang pendeta yang tidak bernama dihantar ke sana, mereka tidak pernah dengar dari mana negara Malaysia ini. Saya tidak mahu mengatakan mengapa apabila pendeta itu sampai di sana, tiada orang pergi menjemputnya. Pendeta itu tidak tahu sama ada orang pergi menjemputnya, kerana pendeta ini tidak faham apa yang berlaku. Jikalau pendeta itu dihantar, kalau pendeta dihantar ke sana ke sana selama 1 bulan, maka ianya bergantung kepada pemercaya di sana siapa untuk membawa pendeta itu, untuk menjaga pendeta itu. Tetapi jikalau pendeta itu sangat masyhur, maka ramai saudara-saudari mahu menjemput mereka pergi untuk pergi makan atau keluar. Jadi apabila pendeta ini dari tempat terpencil ini pergi ke luar negara, maka tiada orang membawanya keluar. Jadi apabila pendeta yang dari tempat terpencil ini, apabila dia dihantar ke negara itu, tiada orang yang membawanya keluar untuk menjaganya. Dan mengapakah ada perkara yang begitu yang berlaku? Ini adalah seperti apa yang penatua Yakobus sedang katakan di sini. Siapakah pendeta ini? Adakah dia seorang yang termasyhur? Ini adalah perkara yang benar-benar berlaku, dan ini adalah perbezaan. Kita memilih kasih dan cuma menitik beratkan pendeta yang masyhur dan terkenal. Mungkin hari ini perkara ini tidak akan berlaku lagi. Saya percaya perkara ini tidak akan berlaku lagi. Ini adalah kerana kita sudah maju dan kita sudah matang. Ini adalah membuat
apa yang diajari oleh Tuhan Yesus, kita tidak membezakan sama ada mereka kaya atau miskin. Kita akan menerima sesiapa sahaja yang datang ke gereja kita tanpa membezakan kekayaan atau kemiskinan mereka. Tetapi masyarakat hari ini adalah satu masyarakat yang cuma melihat tampilan luarmu. Ini adalah dari segi masyarakat. Tetapi jikalau hari ini kita sebagai pekerja suci Tuhan Yesus, kita masih mempunyai fikiran sebegini, maka kita masih tidak kenal Tuhan Yesus. Kita masih tidak faham tentang hati Tuhan Yesus. Tetapi jika kalau kamu kata kamu kenal Yesus dan masih melakukan masih memandang muka, maka iman kamu bukan yang sejati. Kerana iman yang sejati mesti ada kelakuan yang benar dan tidak membezakan kaya atau miskin. Ini adalah yang butir yang pertama. Apakah iman yang sejati ini? Jadi dengan jelasnya, iman sejati mestilah ada kelakuan yang sejati, yang benar. Dan butir kedua, apakah iman sejati ini? Iman yang sejati ialah kita harus taat kepada firman dan hukum. Ayat 8 hingga 13. Ayat 9. Ayat 8. Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Ayat 8. Jikalau iman yang sejati harus menjalankan segala hukum utama. Mengapakah Yakobus tiba-tiba merujuk kepada hukum utama? Kerana kesimpulan hukum ini adalah kasih. Jadi ayat 8 kata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengapakah kita harus menjalankan hukum ini? Ini adalah sikap kita apabila kita menjalankan hukum utama. Matius 22, 36 hingga 42. Ada orang datang dan menanya Tuhan Yesus, apakah hukum yang terutama dalam hukum Taurat? Dan sebenarnya orang ini mahu mencoba Yesus. Apabila dia bertanya kepada Yesus, dia menghina Yesus. Dia mahu menguji Yesus sama ada Yesus tahu jawapannya. Dan bagaimanakah kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu? Segenap hati, segenap jiwa dan segenap akal budi. Dan apa lagi? Dan yang keduanya ialah mengasihi sesamamu manusia. Kita mengasihi orang seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi Yakobus pasal 2 ayat 8, selain dari membezakan orang lain, ayat 8 mengatakan kita tidak mengasihi mereka. Yang pasal 1 ayat 1 hingga 7 katanya dicatat bahawa kita tidak ada kebenaran. Di ayat 8, jikalau kamu seorang yang miskin, sukakah kamu dihina oleh orang yang kaya?
Atau jikalau anak kamu datang ke gereja, kamu sebagai seorang ibu bapa, adakah kamu rasa sakit hati apabila seiman yang lain menghina anak kamu? Jadi jikalau kita ada perbezaan, ini adalah kerana kita tiada kebenaran. Yang kedua, kita tiada kasih. Yang iman yang sebegini tidaklah sejati. Dan iman yang sejati, iman ini bukannya sejati dan tiada berkhidmat. Jadi penatua Yakobus memberi kita amaran di ayat 10, sebab sesiapa yang menuruti seluruh hukum itu tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Dan di ayat 11 dia memberi kita satu contoh, iaitu jangan berzina. Tetapi orang ini tidak berzina, tetapi dia membunuh. Apakah maksud ini? Seperti Adam memakan buah itu, Allah kata tidak boleh makan, tetapi Adam mengatakan bahawa saya makan, tetapi saya makan tetapi saya cuma gigit sedikit sahaja, tetapi isteri saya yang makan semuanya. Adakah perbezaannya jikalau kamu gigit sekali atau isterimu yang menghabiskan seluruh buah itu, semua buah itu? Adakah perbezaannya? Jika kita kata kita cuma berzina, kita tidak berzina tetapi kita membunuh, adakah perbezaannya? Jadi sama ada kita berzina tetapi tidak membunuh, maka kita sudah menjadi pelanggar hukum juga. Jikalau kita mengasihi Allah dan jikalau kita mengasihi sesama manusia, maka kita tidak akan membuat perkara sebegini, berzina atau membunuh, dan tidak akan melanggar hukum. Jadi ayat 12 dikatakan bahawa jikalau kita sudah membuat keputusan untuk mengikut Yesus, maka kita haruslah berkatalah dan berlaku seperti orang-orang yang dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Kita haruslah membuat semua dengan mengikut hukum Tuhan. Ramai orang yang mengatakan yang pendeta selalu memarahi seiman. Seharusnya kita melihat pendeta sebagai seorang yang memegang pada hukum Tuhan. Ayat 13 ialah kesimpulan, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Mengapakah Yakobus tiba-tiba mengatakan tentang berbelas kasihan? Kerana pada masa depan akan ada penghakiman. Dan penghakiman ini berdasarkan kepada hukum Tuhan. Ini adalah apa Tuhan Yesus yang berkata, berfirman. Yohanes 12, 47 dan 48. Yesus berkata bahawa dia tidak datang untuk menghapi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Tetapi apabila Tuhan Yesus datang lagi, apakah yang Tuhan akan guna untuk menghakimi kita? Tuhan Yesus kata, dia akan menghakimi dunia ini dengan firman-Nya. Jadi Yakobus dia tiba-tiba berbincang tentang belas kasihan. Jikalau kita tiada kebenaran dan kita tidak mengikut hukum, mematuhi hukum, maka tiada berbelas kasihan.
Jikalau kita tidak mengikut hukum Tuhan, maka kita akan dihakimi Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus, dia berbelas kasihan dan dia mahu menyelamatkan kita. Jadi di sini dikatakan bahawa belas kasihan akan menang atas penghakiman. Jadi jikalau kita tidak berbuat jahat, walaupun kita tidak buat jahat, keselamatan kita masih bersandar, masih bergantung kepada belas kasihan Tuhan Yesus. Walaupun kita tidak buat perkara yang jahat, tetapi dari dalam hati kita masih ada dosa yang kecil seperti keangkuhan di dalam hati kita atau rasa dengki. Jadi kita masih perlukan belas kasihan Tuhan Yesus. Kita juga perlukan Tuhan Yesus mengampuni segala dosa kita. Jadi di penterjemahan asal, jikalau orang yang tidak berbelas kasihan, maka mereka akan dihakimi dengan tanpa belas kasihan. Mereka akan dihakimi dengan tanpa belas kasihan. Jadi di penterjemahan asal, jikalau kamu tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang lain, maka Tuhan Yesus juga tidak akan berbelas kasihan kepada kamu. Jadi jikalau kamu tidak berbelas kasihan terhadap orang miskin dan kamu masih menghina mereka dan memarahi mereka, jadi mengapakah kamu memarahi mereka atau menghina mereka? Kamu adalah siapa? Mereka tidak mengambil wang kamu, mereka tidak menipu kamu. Apa yang mereka buat cuma duduk di tempat kamu di gereja. Bukan sahaja kamu memarahinya, tetapi kamu juga, kelakuan kamu di gereja ini bermakna kamu tidak mengampuninya. Jadi di masa depan apabila Tuhan Yesus datang lagi, apabila kamu dihakimi, maka Tuhan Yesus tidak akan berbelas kasih, tidak akan memberi belas kasihan kepada kamu. Penghakiman terhadapnya juga tanpa belas kasihan. Jadi kita memohon agar Tuhan Yesus berbelas kasihan kepada kita. Di sini kita diberitahu bahawa pada hari kiamat kita masih perlukan belas kasihan Tuhan Yesus. Yang akhirnya, apakah iman yang sejati ini? Ini dari ayat 14 hingga 26. Iman yang sejatinya haruslah berjalan dengan perbuatan kita. Jadi ayat 14 kata, jika seorang mengatakan bahawa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan, apakah manfaat itu? Adakah iman itu menyelamatkan dia? Kita telah di sesi yang lalu, saya ada berkongsi dengan kamu tentang cerita di mana dan di mana harimau itu tidak memakan Kristian. Dan ayat 15 memberitahu kita, jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, kita cuma kata kepada mereka, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang.
kita tidak bersungguh-sungguh menolong mereka. Kadang-kadang kita kata, baiklah saya akan berdoa untuk kamu. Tetapi untuk orang miskin itu, mereka perlukan susu untuk anak mereka dan mereka memerlukan keperluan yang lain. Jadi jikalau kamu cuma berkata kamu doakan untuk mereka, adakah susu akan turun dari langit untuk mereka? Jadi apa yang kamu harus buat pada waktu itu ialah membeli susu untuk memberi kepada mereka. Kerana itu adalah apa yang dia perlukan pada waktu itu. Jadi ini adalah kelakuan, ini adalah perbuatan kita, perbuatan dan iman kita mestinya sama. Jadi Yakobus memberitahu kita, jikalau seseorang cuma katakan mengenai iman dan tidak mempunyai perbuatan, maka iman itu adalah mati. Di ayat 17. Iman itu adalah mati jikalau kita cuma ada iman dan tidak disertai perbuatan. Ayat 18, ada orang yang mengatakan iman dan perbuatan adalah berlainan dan bukannya satu hal yang sama. Ada orang yang memberi cabaran ini kepada Yakobus. Saya tiada masa untuk menjelaskan ini. Jadi Yakobus dia memberi kita 4 contoh di mana perbuatan dan iman harusnya kita harus mempunyai perbuatan dan iman. Di sini dikatakan bahawa iblis juga percaya. 19, dan kita percaya bahawa satu Allah sahaja itu baik, tetapi setan juga percaya bahawa satu Allah sahaja. Apa yang setan buat ialah mereka gementar juga. Apabila Tuhan Yesus berbual, apabila Yesus mengatakan 4 perkara ini kepada iblis. Apabila Yesus mahu mengusir iblis itu berkata kepada Yesus, saya tahu siapa kamu adalah Tuhan Yesus penyelamat. Kamu boleh lihat Matius. Apabila iblis mengatakan ini, kita tahu bahawa dia percaya kepada Tuhan dan dia percaya bahawa Yesus adalah Tuhan Maha Esa, dan dia percaya bahawa Tuhan Yesus ialah penyelamat dan Mesias, dan iblis juga percaya bahawa ada penghakiman. Dan dia juga tahu, iblis juga tahu bahawa pada hari penghakiman dia akan diseksa. Bukan sahaja ada penghakiman, tetapi kesudahannya. Ini adalah apa yang iblis juga percaya. Matius pasal 8, 28 hingga 29. Kita boleh baca sendiri. Ini adalah apa yang Yakobus mengatakan. Ini juga iman, tetapi iman ini tiada perbuatannya. Adakah ini akan dapat menolong kita? Adakah iblis tahu siapa Yesus, tetapi dia akan menghalang perbuatan Yesus? Iman sebegini, adakah ia berguna? Ini seperti iblis, setan percaya kepada Yesus, tetapi mereka tiada perbuatan. Contoh yang kedua, ini penatua Yakobus memberi contoh Abraham yang telah Abraham. Contoh yang ketiga ialah pelacur Rahab. Ini dicatat di ayat 24.
Rahab pelacur, dia kata dia percaya, tetapi dia juga ada perbuatannya. Dia berdiri di tempat Allah dan dia membantu dua orang utusan itu. Ini tertulis, kandungan ini ditulis di Yosua pasal 2. Dan Yakobus juga memberi bukti yang keempat, iaitu tubuh dan roh. Jikalau tubuh kita tanpa roh, ianya bermaksud orang itu mati. Hari ini kita masih hidup kerana ada roh di dalam tubuh kita. Jadi tubuh dan roh kita memang bersatu. Iman tanpa perbuatan maknanya tubuh kita tanpa roh. Jadi iman dengan perbuatan adalah sangat penting. Keempat contoh ini adalah untuk membuktikan bahawa orang-orang menyangkal tentang kepentingan perbuatan yang sejati. Dia telah mengatakan 3 kali, iman tanpa perbuatan adalah mati. Bolehkah kamu kira berapa kali? 3 atau 4 kali? Ini adalah perbezaan iman yang sejati dan iman yang palsu. Akhirnya 3 iman yang pertama, iman yang mati. Iman yang mati ialah mereka yang cuma kata mereka ada iman tetapi tiada perbuatan-perbuatan. Mereka cuma katakan mereka kasihi Tuhan dan kasihi gereja, tetapi mereka tiada perbuatan. Yang kedua, iman seperti iblis. Apakah iman yang seperti iblis yang ada itu? Iblis juga mereka percaya kepada Yesus, mereka tahu Yesus sangat kuat, berkuasa, tetapi mereka gementar. Ini adalah style iblis. Sebab kita dapat lihat pemercaya yang mempunyai iman seperti seperti iblis. Mereka kata mereka sudah dibaptis berpuluh-puluh tahun, tetapi bagaimanakah mereka menentang gereja kita? Bagaimanakah mereka menentang ajaran gereja kita? Bukankah ini ajaran iblis? Mereka cuma mahu menghalang dan menentang gereja. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka menentang ajaran dan gereja. Kadang-kadang mereka adalah penatua atau kadang-kadang mereka pendeta. Mereka mempunyai iman yang seperti iblis ini. Ada segelintir daripada mereka sudah meninggalkan gereja. Ada yang mereka masih di gereja, tetapi mereka masih di gereja dan mereka tidak meninggalkan gereja lagi. Tetapi kita tidak pasti bilakah sesuatu yang tidak baik akan terjadi. Tetapi mereka menghalang ajaran di gereja dan mereka menentang ajaran. Jadi ini adalah ajaran iblis. Sebelum ini kita pernah mengatakan bahawa iblis juga percaya pada Yesus. Tetapi ini juga adalah iman pemercaya kita.
Dan iblis mahu menentang pendeta atau pekerja-pekerja suci di gereja, kerana mereka diancam. Iblis berasa diancam oleh pendeta yang bertaat kepada Tuhan. Jadi perbuatan yang hidup adalah ada iman yang sejati. Jadi di tiga jenis ini, apakah iman kita? Di pasal 2 ada 3 jenis iman, dan yang manakah iman kamu? Mari kita nyanyi kidung 395. Iman yang sejati akan memimpin kita ke tempat yang lebih tinggi sehingga kita sampai ke Tuhan. Ia akan memimpin kita ke tempat yang lebih tinggi, yang sangat tinggi, sampai kita sampai ke tempat Yesus. Iman yang palsu tidak berdaya memimpin kita ke tempat yang tinggi. Marilah kita berdoa dalam nama 奉主耶稣圣名祷告，哈利路亚，感谢赞美主耶稣，哈利路亚，哈利路亚，
哈利路亚，感谢主耶稣，阿门。求提升我，使我坚定，平行站在天上乐境。我心向往更高之地，求主领我向高处行。求提升我，使我坚定，平行站在天上乐境。我心向往更高之地，求主领我向高处行。阿门。感谢主，阿门。Syukur kepada Tuhan Yesus kerana memimpin dan memberkati kita. Hari minggu depan kita akan masuk ke pasal 3. Salam sejahtera.